Kita ingin melihat apa yang perlu menjadi perhatian dalam pelan pemulihan ekonomi negara jangka pendek ini. Seperti yang kita tahu, sebelum ini kita telah pun menyaksikan pengumuman beberapa pelan atau pakej rangsangan ekonomi untuk menampan impak COVID-19 kepada ekonomi negara dan khasnya kepada rakyat dan juga pekerjaan dan juga kadar pengangguran. Sebelum ini pada 27 Mac lepas, lebih kurang 2 minggu selepas PKP mula-mula diumumkan, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat diumumkan oleh Perdana Menteri. Kemudian pakej itu diubah suai dan ditambah langkah tambahan berkenaan dengan PKS diumumkan juga sebagai tambahan pada 6 April yang lalu untuk cuba membantu satu sektor ekonomi kita yang sangat besar, iaitu PKS yang amat terkesan dengan impak COVID-19. PKS mewakili lebih kurang 90% daripada keseluruhan syarikat di Malaysia. Justru ianya penting untuk melindungi dan memelihara mereka bukan sahaja sewaktu PKP dan juga sewaktu COVID-19 tapi untuk 2-3 tahun akan datang. Kerana entiti ini adalah antara yang paling terkesan. Apa yang diharapkan ada, apa yang patut ada untuk PKS dan juga perniagaan-perniagaan kecil di seluruh negara dalam pelan yang akan diumumkan pada jam 3 petang nanti oleh Perdana Menteri. Saya mahu mendapatkan pengisian dan juga pendapat daripada seorang usahawan muda yang agak terkemuka di negara ini. Mungkin ada antara anda yang kenal dia. Dia adalah Azri Zahir Azmi, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Minuman Houseboom, untuk kita bercakap dengan bagaimana prioriti perlu diletakkan untuk memelihara perniagaan kecil khasnya dan mencambahkan keusahawanan pasca COVID-19. Di ketika semakin ramai orang semakin terkesan pendapatan mereka ataupun ada yang hilang pekerjaan dan menganggur sekarang, mereka digalakkan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan mereka dan menceburi keusahawanan. Bagaimana pelan hari ini boleh meletakkan asas-asas sekurang-kurangnya untuk kita memastikan semua komponen yang ada untuk setahun, 2 ataupun 3 tahun akan datang untuk negara bangkit semula selepas terjejas dengan COVID-19. Bagaimana kita sudah pun bangkit selepas melalui krisis ekonomi Asia pada 1997 dan juga 1998 sebelum ini. Okey Azri, Assalamualaikum, terima kasih. Azri, sudah hampir 3 bulan PKP dilaksanakan, mula-mula 18 Mac yang lepas, kini PKPB. Sewaktu PKP mula dilaksanakan pada Mac lalu, semua syarikat terkejut dan mereka tidak bersedia, khasnya PKS, kerana diberikan hanya masa beberapa hari untuk bersedia. Sekarang, hampir 3 bulan selepas PKP sudah pun mula dilaksanakan ataupun diumumkan, adakah PKS berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding sewaktu PKP dimulakan? Adakah PKS sudah menjumpai formula untuk beroperasi dengan lebih efisien di dalam had-had PKPB yang masih ada? Okey, saya rasa sebahagian daripada PKS berjaya untuk adapt lah dengan apa yang kepada new normal, dengan keadaan ekonomi semasa. Terima kasih juga kepada support yang kerajaan beri dalam pakej-pakej rangsangan sebelum ini, juga kepada kreativiti pemain industri PKS lah. Tapi saya perhatikan sebahagian juga yang makin teruk atau makin terkesan. Yang majoriti yang terkesan adalah mereka yang terlibat dalam bisnes-bisnes retail lah. Sebab dalam bisnes retail ni dia mengharapkan trafik. Contohnya bisnes barber shop yang kita tengok, kedai gunting rambut yang kita tengok rata-ratanya semua dah tutup. Restoran walaupun ada khidmat delivery tapi masih gagal untuk menampung kos yang tinggi. Pelancongan memang totally tutup. Event management tutup. So ini menunjukkan ada yang sektor-sektor yang mampu untuk survive dan ada sektor yang gagal untuk survive. Hatta sudah diberikan pelbagai bantuan pun, sebab ini this is a business, ya. Maknanya tak ada bisnes yang boleh survive lah. Hampir 3 bulan tak ada income, almost impossible. Sebab kita pun boleh tengok syarikat-syarikat besar pun sekarang dah mula buang pekerja, dah mula potong gaji, dah mula offer VSS. Apatah lagi kami PKS-nya. Tapi dari sudut efisiensi, yes, saya rasa PKS termasuk syarikat saya sendiri pun dah mula sedar yang kita perlu bergerak, bekerja dengan penuh efisien. Zaman sekarang ni dah tak payah membazir, meeting nak pergi keluar tak payah. Interview pun kita pakai interview online ya. Sekarang nak meeting ramai-ramai pakai Zoom, Google Hangouts. Kalau tak ramai staff, kita pakai WhatsApp group call. Tak ada masalah. Office pun sekarang ni kita dah tahu dah. Office boleh virtual office. Tak ada masalah. Terima kasih kepada teknologi dan capaian internet yang alhamdulillah baik di negara kita lah. Azri, banyak syarikat
termasuk syarikat besar seperti yang Azri sebut sebentar tadi, mereka sudah mula membuang pekerja kerana tiada pilihan. Bagaimana PKS khasnya? Kerana keupayaan keuangan mereka lebih terhad berbanding syarikat-syarikat besar, MNC dan sebagainya. Bagaimana mereka meneruskan operasi tanpa pembuangan pekerja? Kerana saya yakin syarikat Azri pun tak ada membuang pekerja setakat ini. Betulkan saya jika saya salah. Jadi itulah formula yang mahu dicari oleh semua syarikat. Tapi kalau syarikat kecil seperti Houseboom ataupun syarikat sederhana lah seperti Houseboom boleh buat, sudah tentu itu menjadi satu rahsia yang mahu diketahui oleh semua usahawan di luar sana. Bagaimana ia boleh dilakukan, Azri? Saya banyak kali cakap PKS ni kelebihannya kita ni agile and flexible. Maknanya kita lebih mudah untuk buat keputusan, untuk tukar business model berbanding dengan syarikat-syarikat gergasi lah. Approval dia berlapis-lapis. Kita ni bincang lebih kepada family punya style, kawan-kawan punya style. So apa yang saya dapat lihat macam ada sebuah syarikat lori ni penghantaran daripada dia sebelum pandemik ni dia menghantar barang-barang besar saja. Sekarang ni dia buat servis membeli barang-barang dapur. Dia sampai tahap tu. Kalau macam syarikat saya, kita bukan sekadar supply minuman dah sekarang ni. Apa sahaja yang boleh kita supply, kita supply. Sebab kita tahu kekuatan kita adalah distribution. We have outlets with us. So kita carilah apa barang-barang keperluan sekarang ni. Macam kalau kita zaman sekarang ni, kita perlukan disinfectant, kita perlukan sanitizer, kita perlukan mask. So syarikat kami dengan cepat dan pantas kita divert. Menggunakan apa yang ada dan menggunakan kekuatan yang ada, kita kena cepat bertukar lah. Itu saya rasa strategi yang kita pakai lah. Alhamdulillah dengan strategi itu kita masih mengekalkan jumlah pekerja yang sama lah. Alhamdulillah. Ini banyak syarikat nak lakukan tapi mereka sama ada tidak boleh lakukan ataupun mereka sukar untuk lakukan. Divert dengan cepat, mempelbagaikan sumber pendapatan, malah menceburi industri ataupun sektor yang mereka tidak pernah ceburi sebelum ini, tak ada kena-mengena pun dengan industri asal mereka. Apa antara halangan untuk buat demikian, Azri? Bagi saya halangan utamanya mindset dia sebenarnya. Sebab especially PKS ni kadang-kadang dia suka dia tak nak orang melihat dia ni, kau ni dulu kau jual air, sekarang kau jual benda lain kan. Pemilik PKS ni rata-rata dia takut lah dengan apa yang orang bakal kata. Tapi bagi saya kita usahawan, our survival ni menentukan survival pekerja-pekerja kita yang ada keluarga. So saya tak pedulilah apa orang nak kata. Kita bukan stop our main business, bukan. Cuma kita tengah cari apa sekarang yang in demand, apa sekarang yang boleh bantu kita. So apa sajalah. You bayangkan sebuah ada lagi satu syarikat pelancongan sekarang jadi syarikat IT. Dia menggunakan kepakaran pekerja-pekerja dia. Kebetulan ada yang pandai programming, ada yang pandai buat website semua. So daripada sebuah syarikat pelancongan dia boleh tukar kepada sebuah syarikat aplikasi nama Yeza yang sebab dia tengok sekarang ni zaman orang bisnes online. So apa kekurangan bisnes online? Kita tak ada platform jual beli yang mudah. Jadi syarikat pelancongan boleh create teknologi platform e-commerce. So tak ada alasan lah bagi saya. Just mindset lah yang perlu kita hadapi lah, yang perlu kita ubah. Okey, saya nak kongsi sebentar dengan penonton di luar sana apa yang saya nampak di iPad saya. Ini anda boleh dapati di laman web kami astroawani.com. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka akan mengumumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek pasca COVID-19 jam 3 petang ini. Sudah tentu kami akan bawakan kepada anda sebaik saja kami menerima isyaratnya secara langsung, bukan sahaja di saluran 501 ini di televisyen tetapi juga menerusi live TV di astroawani.com. Anda boleh juga menonton dan juga menerusi Facebook Live di Facebook Astro Awani. Okey, akan diumumkan dijangka kira-kira 20 minit daripada sekarang, Azri. Jadi daripada perspektif usahawan, apa yang tiada dalam pelan rangsangan ekonomi prihatin sebelum ini dan juga langkah tambahan kepada pelan prihatin yang melibatkan PKS sebelum ini yang diumumkan pada Mac dan juga April, yang tak ada dalam tu, tiada, tetapi Azri harap akan ada dalam pelan yang bakal diumumkan hari ini bagi PKS khasnya? Kepada PKS, bagi saya in generalnya cukup. Apa yang government bagi tu bagi saya cukup. Sebab sekarang ini kita kena tengok ekonomi ni dalam konteks yang jauh lebih luas. Ekonomi ni dia bersifat rantaian. Sekarang ini adalah turn syarikat-syarikat besar pula terjejas.
Sebab sebelum ini bantuan-bantuan atau dalam pakej rancangan kita kurang sentuh syarikat-syarikat besar ni. Dan mungkin kita terlepas pandang sebenarnya yang support ekonomi hiliran yang dibawa oleh syarikat-syarikat besar ini sebenarnya didokong oleh PKS juga. Maknanya bila syarikat besar ini terjejas, PKS juga akan turut terjejas. Jadi besar harapan saya rasa selaku PKS, saya nak pihak kerajaan kali ini pertimbangkan atau beri sokongan yang besar juga kepada syarikat-syarikat besar ni. Sebab of course mereka ini ada lebih ramai staff, higher purchasing power, and PKS macam kami ni yang akan rasa spill over effect oleh perkembangan syarikat-syarikat besar ni. Dan bila mereka ni dalam fasa kecundang ni, kami PKS pun takut. Sebab kita ni PKS ni lebih kepada industri yang support industri-industri besar ni. So saya rasa kali ini saya nak tengoklah bantuan yang lebih diberikan kepada syarikat-syarikat besar agar kesan ni kita rasa oleh PKS. Antara langkah yang kerajaan umumkan sebelum ni, Azri, yang berkaitan dengan PKS ada beberapa lah. Kita lihat ada penangguhan cukai, ada penangguhan bayaran KWSP kepada pekerja, ada subsidi upah dan sebagainya yang banyak dapat memanfaatkan PKS lah khasnya. Jadi Azri mengatakan bahawa ini semua sudah cukup dan jika tiada apa sekalipun yang diumumkan berkenaan dengan PKS dalam pelan pukul 3 nanti, sudah cukup untuk PKS untuk terus memastikan kelangsungan hidup dan tidak membuang pekerja sekiranya PKPB dilanjutkan mungkin untuk sebulan dan 2 bulan akan datang sekalipun? Itulah dengan syarat. Ayat saya tu dia ada dengan syarat saya mengharapkan agar kelonggaran diberikan untuk kalau nak disambungkan PKP ni, kelonggaran perlu diberikan sebab ekonomi ini perlu bergerak dengan manusia bergerak. Ekonomi boleh bergerak kalau manusia ini dibenarkan untuk bergerak. Bagi saya, cadangan saya adalah sebab kita dah lihat kita berjaya to flatten the curve untuk kita cure the virus ni 100%. Pada saya is almost impossible. Kita lihat China pun pusat pandemik ni pun dah lift dia punya MCO. So why not kita? Tapi dengan syarat kita perlu reactivate ekonomi dengan penguatkuasaan new normal punya SOP dengan lebih ketat. Janji bisnes atau rakyat kita boleh bergerak. Bila orang bergerak ni, kita akan banyak spill over effect oleh ekonomi yang definitely, yang semestinya akan membantu PKS. Saya bagi satu contoh yang amat simple. Bila orang tak keluar rumah, dia rasa nak potong rambut pun tak payah. Saya tengok dalam Facebook orang sekarang ni rambut boleh yang lelaki pun rambut dah panjang-panjang, jambang semua tak bercukur. So dia rasa dia tak perlu potong rambut, dia tak perlu kemas-kemas, maka bisnes yang affected adalah contohnya macam bisnes barbershop. Kalau orang ni dulu dia balik office, dia akan berhenti tepi jalan beli goreng pisang Makcik Kia. Sekarang ni dia dah tak pergi office, dah tak singgah kedai goreng pisang Makcik Kia. Jadi Makcik Kia terjejas, petani pisang terjejas, pemandu lori terjejas. So bagi saya, kalau boleh, kalau kita rasa kita dah berjaya flatten the curve, kita terpaksa mengikut cadangan WHO yang kita perlu live with it. Kalau tidak, kesihatan rakyat kita jamin tapi kesihatan ekonomi kita tak jamin pun, selaku pemain industri saya amat risau. Hatta berapa banyak pun bantuan yang akan diberikan, saya rasa tidak akan mencukupi lah. Tapi saya tengok kita last temu bual Azri, mungkin lebih kurang 3-4 minggu yang lepas, rambut tu lebih kurang sama juga. Azri potong rambut juga. Saya sebab alhamdulillah dikurniakan seorang isteri yang ada skill sikit lah. Okey. Okey, sebelum kita terleka dengan benda tu, saya nak kembali kepada apa yang Azri sebut Ustaz tadi. Okey, kita perlu memastikan rakyat bebas bergerak. Itu menjadi antara enjin untuk kita merangsang ekonomi, untuk meneruskan ekonomi. Orang ramai boleh bergerak dan mereka boleh membeli barang, boleh membeli perkhidmatan dan itu akan menggerakkan ekonomi kita. Tetapi sekarang ni PKPB, selamat untuk dikatakan bahawa 98% lebih kurang kita dah kembali kepada normal. Hanya beberapa sektor saja yang masih lagi tidak dibenarkan beroperasi seperti konsert, bermain sukan. Tetapi kebanyakan sektor sudah boleh mula dibuka, premis sudah mula dibuka, orang ramai sudah lebih bebas bergerak sekarang. Betul.
Cuma bila kita ini daripada sudut marketing and branding punya perkataan PKPB tu, dia masih memberikan satu stigma dalam kepala otak rakyat kita ni. Kita takut, kita masih reserve, kita keluar tapi tidak keluar seperti biasa, tak ramai-ramai, tidak memaksimumkan pergerakan kita. Sebab dalam ekonomi ni dia very complicated. Kita perlu orang bergerak untuk isi minyak. Dekat stesen minyak ada kedai sebeneka dia. Dalam kedai sebeneka itu ada PKS yang supply barang-barang makanan dan minuman dekat situ. Tapi bila kita masih melabelkan new normal kita ni sebagai PKPB atau apa saja pun, itu adalah satu suntikan stigma yang sangat bahaya. Menyebabkan walaupun orang dah keluar tapi orang tidak berbelanja. Menyebabkan orang keluar pun dia keluar 10 minit dia balik rumah dah. Dari sudut ekonomi, daripada sudut bisnesnya, pada saya dia sangat tidak sihat lagi. Okey, saya nak tarik besar sikit perbincangan ini kerana kita bercakap sekarang ni setakat ini berkenaan dengan langkah-langkah yang diumumkan oleh kerajaan khasnya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek dan juga jangka sederhana kebanyakannya. Plan hari ini pun ada perkataan jangka pendek di dalamnya. Tapi kalau kita nak tarik lebih besar jangka panjang, kita lihat sebelum COVID-19 lagi, persekitaran perniagaan dan persekitaran ekonomi Malaysia dan juga dunia sudah tak menentu dah beberapa tahun dah sebelum ini. Jadi COVID-19 membuktikan lagi bahawa dunia tidak menentu dan perubahan ataupun kejutan drastik boleh datang bila-bila masa sahaja. Khasnya memberi kesan kepada PKS yang keupayaan mereka agak, walaupun mereka agile, tapi keupayaan mereka agak terhad untuk menampan jika tekanan itu datang begitu besar, begitu drastik dan begitu tiba-tiba. Secara besarnya bukan sahaja mengambil kira COVID-19 tetapi sejak beberapa tahun lepas. Kita bergerak ke hadapan dalam masa katakan 5 tahun bergerak ke hadapan. Bagaimana kita jadikan PKS lebih kalis perubahan? Apa sahaja perubahan yang datang? Okey, pada saya untuk kalis perubahan ni lebih kurang kalis peluru. Kalis peluru ni maksudnya kebal. Bagi saya itu mustahil. Saya rasa yang lebih bagus untuk kita tanamkan adalah macam mana SME nak pulih cepat apabila apabila ditembak. Itu analogi dia lah. Macam mana kita nak jadikan SME pulih cepat apabila ditembak. Macam kita ni macam Wolverine lah dalam X-Men lah. Bila dia tercedera, dia immediately boleh heal. Sebab situasi pandemik ni unprecedented. Dia tak ada contoh sebelum ini. Dan mustahil untuk kita kebal. Tak ada siapa boleh kebal daripada situasi ini. Jadi untuk selesaikan krisis akibat pandemik yang tiba-tiba ni memang tak ada cara lain. Government dan pihak PKS perlu bekerja dua hala, perlu bekerja bersama-sama lah. Tapi apa yang kita boleh belajar, PKS perlu bersifat as lenient as possible bila beroperasi, especially dalam operational punya expenses lah. Kita perlu sangat lenient dan kita perlu ada multiple sources of income. Multiple sources of income ni tak semestinya ada pelbagai bisnes, tidak. Saya ambil contoh Makcik Kiah lagi sekali. Makcik Kiah memang popular sekarang ni. Makcik Kiah jual goreng pisang tepi jalan, tapi another source of income Makcik Kiah adalah dia jual tepung goreng pisang. Maknanya, ada pandemik ke, ada apa-apa krisis ke, orang tak boleh keluar, Makcik Kiah mampu untuk meniaga online juga. Dia boleh jual juga tepung dia tu secara online. Kalau ada kedai gunting rambut, jual sekali barang-barang penjagaan rambut. So kalau kedai gunting rambut tutup, masih kita boleh jual pomade ke, kita boleh jual shampoo ke, alat mengunting rambut ke. So itu adalah cara-cara untuk kita create multiple sources of income lah. Itu berkaitan dengan soalan saya yang seterusnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan mencambahkan budaya keusahawanan sekarang ini. Dalam persekitaran ekonomi yang tidak menentu, kita tak boleh berharap, bukan sahaja syarikat tetapi individu juga tak boleh berharap kepada satu sumber pendapatan sahaja kerana itu agak berisiko. Setakat ni pemberian kerajaan banyak berbentuk one-off cash handout kerana mereka mahu fokus kepada menyelesaikan isu yang berjangka pendek dan juga berjangka sederhana, dan orang memang memerlukan tunai di dalam poket sejak 2-3 bulan yang lepas. Itu prioriti utama. Tapi jika impak ekonomi COVID-19 ini berpanjangan, kita memerlukan inisiatif yang lebih lestari dan berjangka panjang. Orang ramai rakyat khasnya yang hilang kerja, menganggur sekarang, mereka digesa menceburi keusahawanan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan mereka berbanding dengan harap pada makan gaji kerana ia agak berisiko untuk 2-3 tahun akan datang.
Bagaimana kerajaan boleh mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk orang ramai lebih mudah menceburi keusahawanan dan berjaya? Azri seorang self-made entrepreneur. Azri tahu untuk menceburi keusahawanan itu agak sukar, agak susah dan kena sabar banyak. Itu bukan satu perjalanan yang mudah, mana-mana usahawan sekalipun. Jadi bagaimana kita boleh mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk orang yang tidak ada pengalaman untuk jadi usahawan? Mereka terpaksa mungkin cadang ataupun merancang untuk menceburi keusahawanan untuk berjaya. Bagaimana? Pada saya, government kena main satu peranan yang agak agresif sikit lah untuk mempromosi budaya keusahawanan ni. Government perlu, pihak kerajaan perlu jadi pemudah cara. Sekarang ni untuk mana bisnes yang mudah untuk kita set up. Contohnya macam food truck. Saya baca rakan-rakan food truck kita menghadapi masalah nak obtain, nak dapat license. So government perlu mudahkan segala urusan untuk kita set up any business dalam Malaysia ni. Kita kena galakkan usahawan-usahawan online yang sekarang ini memang tumbuh bak cendawan selepas hujan. Saya tengok pokok pun orang boleh beli online sekarang ni. Buah durian pun orang boleh beli online sekarang ni. So sebab nak tak nak memang didikan ini, penerapan ini perlu diberikan dengan sangat agresif oleh pihak kerajaan, dan kerajaan perlu bantu untuk jadi pemudah cara. Dari aspek percukaian, mungkin peniaga-peniaga baru ni diberikan cukai yang lebih rendah. Sebab mind you, untuk orang yang baru nak mula berniaga, tiba-tiba dia pun tak tahu, banyak pakai akaun syarikat ke, akaun personal ke, last kena dengan LHDN, beratus-ratus ribu nanti tiba-tiba kena. So part inilah yang kita perlu kurangkan ketakutan pemain-pemain baru ni. Lagi satu saya nak sentuh yang paling penting sekarang ni, bila pandemik ini berlaku, kita dapat lihat betapa besarnya negara kita ni buka peluang kepada produk-produk luar untuk masuk di negara kita. So itu pun satu benda yang kita perlu kontrol lah untuk menggalakkan budaya keusahawanan ini. Kerajaan perlu lebih fokus untuk menaikkan produk-produk lokal. Pintu import kita ni kalau boleh kita kawal lah. Kita ada 30 juta je umat manusia dekat Malaysia ni. Saiz pasaran kita sebesar itu saja, tapi kita keep on importing goods daripada negara luar. Bila pandemik ini berlaku, negara luar tutup sempadan, port pun susah nak import barang. Itu yang kita tengok. Hypermarket, semua barang tak cukup. Sebab kita banyak sangat import. Jadi untuk menggalakkan budaya ni, saya rasa kita sudah tiba masanya untuk kita jadi seperti Indonesia, untuk kita jadi seperti Thailand yang betul-betul kontrol kemasukan, especially barang-barang import yang dalam segmen makanan dan minuman. Sebab ini benda yang mudah untuk rakyat kita buat. Esok pun boleh buat. Semua orang ada dapur kat rumah. Kan? Dia bukan rocket science. Tapi untuk kita usahawan kecil bersaing dengan produk-produk import amat sukar. Pasar raya pun lebih prefer produk-produk import. Jadi untuk kita kembangkan budaya keusahawanan ini, yang paling mudah bagi saya sektor F&B, government harus main peranan yang amat-amat penting. Okey, terima kasih Azri. Kita akan melihat apa yang diumumkan dalam pelan oleh Perdana Menteri jam 3 petang nanti. Kita lepas ni kita akan pergi ke fokus kepada sektor yang lain. Kita harap seperti Azri mengharapkan, ataupun Azri kata kalau tak ada apa-apa untuk PKS pun mungkin dah cukup dah daripada dua pelan yang sebelum ini. Okey Azri, terima kasih, dan kirim salam pada isteri yang tolong potong rambut sangat cantik tu. Okey, Azri Zahir Azmi, Ketua Pegawai Eksekutif House Boom, menceritakan berkenaan dengan pelan ini dari perspektif usahawan dan juga perniagaan kecil.